Ya. Aku sangkut. Okey, silakan Najmuddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yahdihillahu hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Okey. Saya Muhammad Najmuddin bin Muhammad Fadullah. Nombor matrik 17 DIB 18F2068. Ya, hari ini saya ingin membuat pembentangan mengenai aplikasi kawaid fiqh dalam pelaburan. Boleh. Okay. Pengenalan kawaid fiqh. Kawaid fiqh merupakan gabungan dari dua perkataan iaitu kawaid. Yang kawaid dan fiqh. Kawaid merupakan kata jamak daripada kaidah yang bermaksud asas, tapak atau prinsip. Firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas, yakni tapak, Baitullah, Kaabah. Surah Al-Baqarah ayat 127. Oleh itu, kawaid fiqh bermaksud prinsip-prinsip yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya. Kemunculan kawaid fiqh banyak dipengaruhi oleh faktor tuntutan semasa. Ia muncul setelah jarak masa para ulama semakin jauh dari generasi terawal iaitu para salafus salih. Kelahiran kaedah ini juga menandakan kejayaan mereka menggabungkan jalinan antara unsur-unsur syarak dengan rasional, akal dalam satu sintesi ilmu yang bersebut. Next. Okey, seterusnya adalah wang bersumber kreativiti tidak patuh syariah dalam akaun simpanan dan akaun pelaburan. Hadis tabadalus sabab al-malik qaim maqadim tubadul zat. Ya, ini perpindahan disebabkan oleh pemilikan, memastikan perubahan pada ain. Ayat 36. Kaedah asal perpindahan yang berlaku disebabkan oleh perubahan pemilikan telah bertukar hak milik sekalipun ainnya tidak berubah. Contohnya, dalam kes jamuan Barirah, bekas hamba Aisyah yang menghidangkan daging kepada Rasulullah SAW. Apabila daging itu dihidangkan kepada Nabi, lalu baginda diberitahu bahawa daging tersebut adalah pada Barirah. Baginda menjawab untuk dia sedekah, untuk kita hadiah. Maksudnya daging itu disedekahkan kepada Barirah. Kemudian Barirah menghadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika dia disedekahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baginda tidak boleh menerimanya. Walaupun asalnya ialah sedekah, tetapi baginda menerima dari Barirah atas dasar hadiah, maka hukumnya halal untuk baginda. Okay, seterusnya saya mempersilakan pembentang yang kedua. Okay, nama saya Nazirul Nazli bin Muhammad Hamzah. Nombor matrik saya 17 DIB 18F2059. Saya akan menerangkan hukum melabur dalam skim amanah saham nasional ASN dan skim amanah saham Bumi Putra. Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa bagi menjaga kepentingan dan maslahah umat Islam serta mengelakkan kemudaratan yang lebih besar, hukum melabur dalam skim amanah saham nasional dan skim amanah saham Bumi Putra serta dividen atau bonus yang diterima adalah harus merujuk kepada masalih darurah. Syarat telah menyenaraikan hifz al-mal sebagai salah satu masalih daruriah yang mesti diambil perhatian.
soal kekokohan ekonomi umat adalah merupakan salah satu faktor penting kepada penerusan kemajuan umat Islam. Islam menegah umatnya menjerumuskan diri dalam kemudaratan dan kefakiran yang boleh mengugat kekuatan umat. Antara kaedah fiqh yang menyentuh situasi ialah umum al-balwa adalah seperti yang berikut. Kesusahan itu akan mendapat keberkatan. Seterusnya, slide seterusnya. Zakat fitrah. Seterusnya saya akan bagi kepada pembentang yang kedua. Yang ketiga, maafkan saya. Lagi ketiga, Muhammad Aidil bin Mustafa Kamal, nombor metrik 17 DIB 18F 2053. Sebenarnya saya akan menerangkan tentang zakat fitrah, iaitu amalan lazim masyarakat di Malaysia ialah membayar zakat fitrah dengan nilai wang berdasarkan harga semasa makanan, iaitu beras di pasaran. Amalan lazim ini menepati satu kaedah fiqh, iaitu muhakamah al-muhakamah mengikut ketetapan bahagian industri padi dan beras. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, harga pasaran semasa beras di Malaysia adalah berbeza mengikut sesebuah negeri. Justru itu, kadar zakat fitrah juga adalah berbeza mengikut negeri masing-masing. Oleh itu, perlunya penetapan penilaian kadar beras zakat fitrah mengikut pasaran semasa. Memandangkan harga beras di pasaran sentiasa berubah setelah meneliti harga pasaran runci dan sebagainya, mesyuarat akhirnya mengambil keputusan bersetuju menetapkan kadar zakat fitrah bagi umat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bagi tahun 2011 adalah sebanyak RM7 seorang. Seterusnya, pemakaian kaedah al-adah muhakamah, iaitu adat sebagai sumber hukum. Urf atau adat di setiap negeri di Malaysia adalah berbeza. Oleh itu, terdapat sesetengah fatwa yang hanya ada di sesetengah negeri, manakala di negeri yang lain pula timbul hukum lain. Mufti atau jawatan fatwa akan melihat dan merujuk juga kepada fenomena adat tempatan sama ada bercanggah dengan ajaran Islam dan sebagainya. Seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Al-Tuni bin Saimi, nombor kad metrik 17 DIB 18F2071. Saya akan menerangkan tentang saham. Yang pertama, syarikat yang boleh terlibat dalam perlawanan atau dibeli sahamnya ialah syarikat yang terlibat dengan perniagaan yang mengikut syariat. Perniagaan adalah disyariatkan selagi berada dalam lingkungan halal. Lingkungan halal adalah terlalu luas berbanding dengan lingkungan yang diharamkan oleh Allah SWT. Oleh yang demikian, nas-nas yang jelas berkenaan dengan perkara-perkara yang haram adalah terlalu sedikit. Manakala perkara-perkara yang tidak ada nas berkenaan dengan haram atau halal ini, maka ia termasuk dalam kaedah asal sesuatu perkara adalah harus. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, apa yang dihalalkan di dalam kitabnya adalah halal, apa yang diharamkan adalah haram, apa yang didiamkan tidak disebut apa-apa, maka ia adalah apa yang diizinkan atau baik. Maka
maka ia adalah api yang diizinkan baik, maka terimalah daripada Allah akan itu, maka sebenarnya Allah tidak lupa satu apa pun. Yang kedua, sekiranya perniagaan adalah halal dilihat dari segi asasnya tetapi bercampur dengan haram ketika berniaga syarikat perdagangan yang terlibat dengan haram, maka perniagaan itu juga dikatakan haram bersandarkan kepada kaedah bila berhimpun antara halal dan haram maka dikira haram. Walau bagaimanapun terdapat pengecualian ketika hajat atau darurat, mana juga tidak ada sebahagian membawa manusia kepada Islam, maka ia termasuk dalam kaedah yang lain, iaitu kaedah pengecualian seperti firman Allah SWT di dalam surah Al-An'am ayat 119 yang bermaksud Allah telah menerangkan suatu persatu apa yang diharamkannya kepada kamu kecuali apa yang kamu terpaksa memakannya. Okey, seterusnya saya serahkan next. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akmal Ali bin Isa, nombor meter 17 di IB 18F2032. Saya akan menerangkan isu syarikat yang bercampur antara halal dan haram. Antara kaedah fiqh digunakan adalah al-musyawarah tajlib taisir. Taisir, kesukaran menjadi sebab kepada keringanan. Dalam isu syarikat bercampur aktiviti utamanya halal, penggunaan kaedah ini adalah bertepatan kerana pasaran modal dan kewangan Islam yang ada di Malaysia pada hari ini dibangunkan dalam kerangka sistem konvensional yang berasaskan riba yang telah menapak kukuh lebih daripada 500 tahun lalu. Sudah semestinya unsur-unsur riba, gharar, fahish dan beberapa lagi unsur yang diharamkan oleh syariah wujud dan tidak dapat dielakkan sepenuhnya. Berdasarkan kepada situasi sedia ada bagi memastikan perkembangan pasaran modal Islam Malaysia setanding dengan pasaran modal konvensional yang sedia ada, MPSS menyifatkannya perkara tersebut sebagai umur al-balwa, iaitu situasi yang tidak baik yang meluas dan terkena kepada kebanyakan orang yang sukar untuk menghindarkan diri. Seterusnya, apabila berkumpul yang mengharamkan dan menghalalkan, dimenangkan yang mengharamkan. Sekiranya wang yang halal dan wang yang haram bercampur aduk dan tidak dapat dibezakan, contohnya wang simpanan yang halal di dalam bank bercampur dengan wang faedah yang haram dalam akaun yang sama, bagaimana ia dilaksanakan. Dalam kaedah fiqh terdapat satu kaedah berkaitan, iaitu apabila berkumpul perkara yang halal dan dengan perkara yang haram, maka dimenangkan perkara yang haram. Menurut kaedah di atas, apabila perkara yang halal dan yang haram bercampur aduk dalam suatu perkara itu, maka dia dianggap sebagai haram. Dalam konteks ini, apa yang jelas adalah sesuatu yang halal tersebut wang pokok boleh digunakan, manakala yang haram itu faedah hendaklah dilupuskan dengan menyerahkan kepada pihak Baitul Mal bagi tujuan maslahah umum. Namun sekiranya nilai yang halal dan haram itu tidak dapat dipastikan, maka kaedah berijtihad nilai al-ihtiyah boleh digunakan untuk bagi menentukan pembahagian yang betul antara kedua-duanya. Dengan cara ini, perkara yang halal dapat diasingkan dengan perkara yang haram masih dapat dimanfaatkan walaupun telah berlaku campur aduk antara kedua-duanya. Dan terima kasih. Okay, terima kasih.